Pada 4 Januari 2010, Malaysia telah digegarkan dengan satu lagi kes pembunuhan di mana 4 beranak ditemui mati dalam keadaan yang amat mengerikan, termasuk seorang. Hi everyone, the Williamson County man accused of killing his father back in April had his day in court. Daniel Cantrell's fate was decided in less than an hour, and he most likely will never see a prison cell. Mr. Cantrell was charged with killing his father, a person he loved more than anyone in this world. Pada 14 Jun 2007, negara kita telah dikejutkan dengan satu berita sedih di mana seorang pelajar Malaysia yang sedang menuntut di Universiti Al-Azhar di Mesir telah meninggal dunia ditikam rakan sendiri yang juga berasal dari Malaysia. Amat mengejutkan. You need to go to prison. You don't need to be laying on mental hospital. He need to go to prison, man. Sebelum itu, apa yang dimaksudkan dengan pembelaan di bawah elemen tidak sempurna akal, jom sama-sama kita saksikan video ini sehingga habis dan jangan lupa share dan juga like. Konsep pembelaan tidak sempurna akal. Orang gila yang melakukan sesuatu perbuatan jenayah tidaklah boleh dikatakan bersalah kerana melakukan perbuatan jenayah yang berkenaan. Ini adalah kerana seorang yang gila ialah seorang yang tidak mempunyai sebarang niat jahat nesria dalam melakukan sesuatu perbuatan jenayah, dan dia juga tidak memahami perkara yang dilakukannya, ataupun jika ia mengetahui perkara yang sebenarnya dilakukannya. Tambahan pula, dia tidak mengetahui kesan dan akibat daripada perbuatan-perbuatan yang dilakukan, sama ada berlawanan dengan undang-undang ataupun sebaliknya. Peruntukan undang-undang bagi perbuatan seseorang yang tidak sempurna akal. Pada kebiasaannya, pihak mahkamah sering merujuk Seksyen 84 sebagai peruntukan berkaitan dengan ketidakwarasan. Sungguh pun frasa yang digunakan adalah tidak sempurna akal. Ini adalah kerana Seksyen 84 Kanun Keseksaan adalah merupakan suatu sumber inspirasi daripada Undang-Undang Inggeris dalam Kaedah Magneton 1843. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perbezaan di antara pembelaan tidak sempurna akal dengan pembelaan ketidakwarasan seperti yang dinyatakan dalam Magneton 1843. Dalam kes Magneton 1843, yang di mana Daniel Magneton telah dituduh membunuh Edward Truman, iaitu setiausaha sulit kepada Sir Robert Peel, iaitu Perdana Menteri England. Magneton telah mengalami khalayan pendakwaan bahawa Sir Robert Peel telah mencerakannya. Ia telah berniat untuk membunuh Sir Robert Peel, tetapi sebaliknya secara tidak sengaja telah menembak dan membunuh Truman yang disangkakannya adalah Sir Robert Peel. Dia telah dilepaskan dan dibebaskan atas alasan kegilaan. Perbezaan kanun keseksaan dengan kaedah Magneton. Perbezaan yang pertama dalam kanun keseksaan adalah pada masa melakukannya, manakala dalam kaedah Magneton pula adalah pada masa melakukan perbuatan jenayah itu. Perbezaan yang kedua
di dalam kanun keseksaan adalah oleh sebab akalnya tidak sempurna, manakala dalam kaedah Magneton pula adalah tertuduh sedang mengalami kekurangan perkembangan akibat sakit otak. Seterusnya, perbezaan yang ketiga dalam kanon keseksaan tidak berupaya mengetahui, manakala dalam kaedah Magneton tidak mengetahui. Perbezaan yang keempat dalam kanun keseksaan, keadaan perbuatan itu, manakala dalam kaedah Magneton tidak mengetahui sifat dan kualiti perbuatan yang sedang dilakukannya. Dan perbezaan yang terakhir, iaitu yang kelima, dalam kanun keseksaan, apa yang dilakukannya itu sama ada salah atau berlawanan dengan undang-undang, manakala dalam kaedah Magneton pula, jika dia mengetahui bahawa dia tidak tahu apa-apa yang dilakukannya adalah salah. Sekiranya salah satu daripada elemen-elemen tersebut tidak dapat dibuktikan, maka tertuduh tidak dapat pembelaan di bawah kanun keseksaan Akta Seksyen 84. Maka di sini perlulah tertuduh membuktikan kesemua elemen-elemen tersebut untuk mendapatkan pembelaan. Elemen yang pertama dalam pembelaan kanun keseksaan 84, iaitu pada masa melakukannya. Di dalam perkara ini, masa yang paling penting bahawa tertuduh dikatakan mengalami tidak sempurna akal, sama ada bersifat kekal atau sementara, adalah pada masa ketika perbuatan jenayah itu dilakukan. Pembelaan ini adalah tidak relevan sekiranya tertuduh mengalami keadaan tersebut sebelum atau selepas perbuatan jenayah itu berlaku. Di dalam kes Bandawaraya lawan Misbah bin Sa'ad 1997 yang menyatakan merupakan suatu prinsip undang-undang bahawa sekiranya tertuduh boleh membuktikan bahawa dia adalah tidak sempurna akal atau gila pada masa melakukan jenayah tersebut, maka dia berhak untuk mendapatkan pembelaan tidak sempurna akal menurut Seksyen 84 Kanun Keseksaan. Ujian di sini adalah ujian pewarasan undang-undang dan bukannya ujian perubatan. Ianya perlulah ditekankan bahawa ujian untuk mengetahui kewarasan di bawah Seksyen 84 bukanlah melalui ujian perubatan kewarasan, tetapi ujian undang-undang mengenai kewarasan, iaitu kewarasan itu mestilah menurut peruntukan Seksyen 84 Kanun Keseksaan. Elemen yang seterusnya iaitu tidak sempurna akal, iaitu di mana situasi akal fikiran tidak dapat berfungsi dengan baik. Ia terjadi disebabkan banyak keadaan seperti tergila-gila merian lunasi. Yang kedua, kebodoh-bodohan iaitu idoisi. Dan yang ketiga adalah khayalan iaitu delusion. Kita perlu fahami di dalam Seksyen 84 ini, perkara yang dilihat adalah dari sudut legal anxiety, bukannya medical anxiety. Sebagai contoh, seseorang yang mengalami gangguan sawan babi bukan sesuatu tidak sempurna akal yang di bawah Seksyen 84, walaupun ianya tidak waras dari segi perbuatan. Namun dalam keadaan lain, kadang-kadang dalam konsep perubatan mengenai tidak sempurna akal boleh bertindak antara satu sama lain. Sebagai contoh, penyakit mental seperti skizofrenia, paranoia dan lunasi. Ketiga penyakit ini merupakan tidak waras dari segi perubatan dan boleh juga merupakan sesuatu pembelaan di bawah tidak sempurna akal dengan syarat semua elemen-elemen di bawah kanun keseksaan Akta 84 dapat dibuktikan kesemua sekali tanpa terkecuali.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyambung part seterusnya, iaitu sawan babi dan otomatisme. Dalam kes ini, pihak doktor tidak disoal dengan panjang lebar mengenai keadaan tidak sedar berdiri yang berkaitan dengan automatisme, tapi ianya adalah amat suka untuk melihat bahawa pihak merayu berada dalam keadaan tidak sedarkan diri semasa melakukan jenayah tersebut. Oleh itu, keputusan hakim adalah benar dalam menolak pembelaan automatisme berdasarkan kepada teori bahawa pihak merayu bertindak dalam keadaan dorongan atau tarikan yang mendadak. Seseorang yang mengalami suasana ini dan masih mempunyai pemikiran yang stabil tidak boleh menggunakan pembelaan tidak sempurna akal di bawah Seksyen 84 keseksaan. Seterusnya, kes serangan tekanan darah rendah. Tertakluk kepada kaedah McNaughton yang dinyatakan dalam Seksyen 84 Kanun Keseksaan. Seksyen ini yang dibaca bersama dengan Seksyen 105 akan meletakkan beban kepada pihak tertuduh untuk membuktikan pembelaan ini di atas fakta kes ini dan tanpa membuat beberapa andaian di mana-mana bahagian kes ini. Keterangan menunjukkan bahawa sebab tertuduhnya mengalami tekanan darah rendah dan serangan hypoglikemia tiada diketahui. Ianya bukanlah disebabkan oleh perbuatan dan juga tiada wujud apa-apa perkara yang disebabkan oleh faktor luaran. Oleh itu, saya berpendapat bahawa ketidakwarasan tertuduh perlulah diklasifikasikan sebagai automatisme tidak waras. Pembelaannya adalah termasuk dalam Seksyen 84 Kanun Keseksaan. Seterusnya ialah kes rasuk. Dalam kes musuh LWN pendakwa raya pada tahun 1963 dan di KL Malaya, di mana tertuduh telah didapati bersalah atas kesalahan membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dia telah mengamuk tanpa sebarang sebab yang tertentu dan mencederakan kakak iparnya serta membunuh 2 orang kanak-kanak sehingga mati. Tertuduh telah menggunakan pembelaan tidak sempurna akal di bawah Seksyen 84 Kanun Keseksaan. Mahkamah Rayuan telah melepas dan membebaskan tertuduh daripada tuduhan membunuh atas alasan semasa kejadian itu. Tertuduh berada dalam keadaan tidak sempurna akal dan tidak berupaya untuk mengetahui keadaan ada perbuatan itu salah atau berlawanan dengan undang-undang. Di dalam kes tidak berupaya untuk mengetahui, terdapat kes daripada Lee Ahcun pendakwa raya pada tahun 1963 Thompson CJ menyatakan dalam perkataan lain semestinya wujud keadaan pemikiran tidak berkeupayaan untuk mengetahui sifat perbuatan itu atau tidak berupaya untuk mengetahui jika ada salah, tetapi di dalam semua kes perkara ini mestilah wujud atas alasan tidak sempurna akal. Sebenarnya ialah keadaan perbuatan itu di bawah kaedah McNaughton menyatakan perasaan kualiti perbuatannya bermakna sifat secara fizikal dan tindakannya dan bukannya bertemoral atau aspek undang-undang sebagai contoh. Contohnya, A sedang mengalami keadaan delusi dan telah memotong kepala B dengan beranggapan bahawa dia sedang memotong kayu. Ketiadaan perkataan kunci dalam Seksyen 84 Kanun Keseksaan tidak mengugat dari segi makna, iaitu sifat adalah merujuk kepada keadaan semula jadi perbuatan. Seterusnya ialah kelima, iaitu bahawa apa yang dilakukan itu adalah salah satu yang salah atau berlawanan dengan undang-undang. Di sini ialah sungguh pun tertuduh mengetahui sifat perbuatannya seperti dia telah membunuh seseorang, dia masih boleh menggunakan pembelaan tidak sempurna akal di bawah Seksyen 84 Kanun Keseksaan sekiranya pada masa melakukannya oleh kerana tidak sempurna akal, tidak mengetahui bahawa perbuatannya itu sama ada salah atau berlawanan dengan undang-undang. Ialah pada keadaan di mana seorang tidak sempurna akal mengaku salah adalah merupakan suatu kesiapan dari segi undang-undang untuk menerima pengakuan bersalah dari seorang yang mempunyai pembelaan tidak sempurna akal.
Ini adalah kerana pengakuan itu bukanlah suatu kesalahan akibat ketiadaan unsur tambahan pula semata-mata membenarkan seorang itu membuat pengakuan salah dan dihukum bagi mengelakkan daripada perintah di bawah Seksyen 348 Kanun Tata Cara Jenayah. Perintah mahkamah di mana ketidaksempurnaan akal. Pada perintah mahkamah ini ialah pembelaan tidak sempurna akal adalah berlainan dengan lain-lain pembelaan di bawah Kanun Keseksaan. Di bawah Seksyen 348 Kanun Tata Cara Jenayah diputuskan oleh pihak mahkamah adalah tidak didapati bersalah oleh kerana ia tidak sempurna akal. Semasa tertuduh dilepaskan, ianya akan ditahan di tempat yang selamat sebagaimana yang dipikirkan patut oleh mahkamah. Pada kebiasaannya di hospital mental atau di penjara di bawah perkenaan pemerintah atau sultan. Sekian itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.